Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, Kota Marudu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas peluang yang telah diberikan bagi membahaskan rancangan Malaysia yang ke-13 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Alhamdulillah, pembentangan RM ke-13 yang begitu inklusif dengan tema melakar semula pembangunan adalah mencari tanggung jawab kita bersama sebagai wakil rakyat bagi memastikan matlamat reformasi dalam semua sektor yang telah digarap melalui kerangka RM ke-13 ini dapat dilaksanakan bukan saja untuk kejayaan kerajaan Madani, tapi juga yang jauh lebih penting adalah untuk kesejahteraan rakyat yang menerima segala reformasi dan penstrukturan yang perlu dilaksanakan. Datuk Yang Dipertua, bagi menjamin kejayaan RM ke-13, kerajaan telah menilai pencapaian RMK yang sebelum ini, yang pada saya mungkin berjaya untuk negeri-negeri yang tertentu, tapi yang masih gagal menyeimbangkan keberkesanan pelaksanaan terutama kawasan wilayah Sabah. Tahun ini kita menyambut ulang tahun yang kemerdekaan yang ke-68 dan 62 tahun bagi penyertaan Sabah dalam Malaysia. Apa yang menyedihkan, 12 RMK telah berlalu, Sabah amat jauh tertinggal dari segi kemudahan asas. Dari segi ekonomi rakyat, jurang perbezaan lagi amat besar. Terbukti dengan Sabah menjuarai bilangan daerah yang termiskin dalam negara kita. Ini bukan satu kebanggaan kami daripada Sabah, tetapi suatu perkara yang perlu diperbetulkan. Sebab itu, Kota Marudu mencadangkan agar pelaksanaan RM ke-13 ini dapat diperhalusi keberkesanannya. Kemakmuran bersama yang terkandung di dalam pelan pembangunan haruslah benar-benar dilaksanakan. Datuk Yang Dipertua, di bawah tonggak mobilitas sosial disebut tentang penyeimbangan kemajuan ekonomi wilayah dan juga pengukuhan pembangunan luar bandar. Terima kasih kerana kerajaan melihat perkara ini sebagai salah satu keutamaan yang perlu dilaksanakan. Kegagalan pembangunan yang seimbang adalah yang perlu diperhalusi dan melaksanakan satu lagi perancangan 5 tahun. Sebagai wakil daripada Sabah, Kota Marudu mohon agar pastikan pelaksanaan RM ke-13 ini merupakan satu platform kerajaan Madani untuk membuktikan kepada rakyat Sabah bahawa segala keperluan dapat merapatkan jurang pembangunan ini diambil kira dalam setiap langkah, termasuklah memperluaskan akses kepada infrastruktur dan perkhidmatan asas serta sektor ekonomi rakyat. Negeri dan wilayah yang lain sedang rancak untuk menggapai kejayaan peringkat global, namun wilayah Sabah masih tenggelam dengan berjuang untuk mengatasi kadar kemiskinan yang tinggi, menaik taraf jalan, malah ketiadaan jalan perhubungan yang untuk setengah kampung juga berdepan dengan masalah bekalan air dan juga bekalan listrik. Paksi kemiskinan adalah infrastruktur yang tidak sempurna. Maka untuk melihat tiada lagi miskin tegar, kerajaan kena bermula dengan membina infrastruktur bagi kawasan-kawasan yang tertinggal daripada RMK sebelum ini seperti Kota Marudu. Kota Marudu mohon agar kerajaan Madani membantu kami menaik taraf jalan-jalan, antaranya seperti yang selalu disebut dalam perbahasan saya. Jalan Rampai, Jalan Darandang-Darau, Jalan Gomon di kawasan Matunggung, Jalan Kirangawan di Bandau, Jalan Kuromoko, Jalan Tagibang dan Bambangan, Jalan Soncogon Mogis di kawasan Kota Marudu, dan banyak yang saya tidak sempat sebut pada hari ini, supaya dimasukkan dalam peruntukan RMK yang ke-13 ini. Di ibu kota dan negeri-negeri yang lain, kerajaan sedang berusaha untuk menaik taraf pengangkutan awam, pembesaran dan penambahan lebuh raya. Namun wilayah Sabah, khususnya Kota Marudu, kita cuma mahu agar semua kawasan pekan dan kampung mempunyai jalan yang baik, supaya rakyat boleh memasarkan hasil pertanian secara langsung, dapat menaikkan taraf ekonomi rakyat luar bandar. Rakyat sudah tidak sabar, Datuk Seri Yang Dipertua. Keadilan dari sudut pembangunan mestilah dilaksanakan sekarang, bukan untuk menanti satu lagi RMK. Untuk selesaikan masalah ini, sepatutnya yang telah dilaksanakan sebelum RMK yang ke-13 ini. Kami mengharapkan satu usaha serta kesungguhan kerajaan dalam RM ke-13 ini. Sekurang-kurangnya kerajaan mesti melihat keperluan untuk memberikan peruntukan yang lebih kepada negeri Sabah berbanding dengan negeri-negeri yang lain dalam usaha yang serius untuk mengeluarkan status daerah-daerah yang disebut sebagai daerah yang termiskin di Malaysia. Kita kena buktikan bahawa RM ke-13 ini di bawah kerajaan Madani kita mempunyai ketulusan dan usaha yang lebih diyakini dan pasti berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini. Datuk Yang Dipertua, dalam usaha kerajaan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara. Penerima gunaan kecerdasan buatan ataupun AI dalam semua sektor perlu diberikan keutamaan. Apapun konsep pelaksanaan, keselarasan di peringkat negeri, wilayah dan juga seluruh negara perlu diambil kira. Keperluan asas dalam melaksanakan AI, perlulah persediaan awal seperti penyediaan jaringan internet di semua kawasan. Kebimbangan saya bila mana kawasan-kawasan yang tidak mempunyai akses internet pastinya akan tertinggal dalam proses pelaksanaan penggunaan AI. Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia mestilah memperkasakan lagi akses internet di seluruh kawasan, termaksudlah kawasan Kota Marudu yang akses internet amat lemah dan banyak kampung yang langsung tidak mempunyai akses internet. Datu Yang Dipertua, salah satu penekanan yang amat penting dalam menjayakan keberkesanan dan dalam RMK ke-13 adalah tata kelola yang baik. Adalah penting untuk semua peringkat pelaksanaan mesti mematuhi garis panduan dalam pengertian tata kelola dengan memperkukuhkan integriti dan juga accountability. Perkataan dasar, pelaksanaan dasar di peringkat kementerian, peringkat negeri serta negara, daerah-daerah mestilah memastikan hasrat serta perancangan kerajaan melalui RMK 13 ini dilaksanakan mengikut fasa yang ditetapkan serta pemantauan dari semua peringkat pelaksanaan diperketatkan dan demi untuk manfaat rakyat. Dalam penguatkuasaan undang-undang, kerajaan harus serius terus supaya semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan ini harus menghormati dan mengamalkan tata kelola yang digariskan oleh kerajaan. Sekiranya terdapat kepincangan atau salah guna kuasa yang boleh menghalang proses pelaksanaan atau sabotaj pada RMK 13 ini, tindakan undang-undang haruslah dilaksanakan tanpa mengira siapapun, tiada pengecualian dakwa mereka yang terlibat ke muka pengadilan. Dengan tindakan kerajaan yang tegas, rakyat akan melihat dan menghormati kerajaan dan sistem perundangan negara. Dalam bahasa yang sama, semua perancangan dalam RMK 13 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya demi untuk kesejahteraan rakyat kita. Datu Yang Dipertua, dalam langkah atau usaha meningkatkan mutu kehidupan rakyat merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan dalam RMK 13. Tumpuan ke-8 ini merangkumi keperluan asas rakyat, antaranya keterjaminan makanan yang perlu diambil berat oleh kerajaan. Pastikan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk pengeluaran makanan tertentu seperti kawasan Taman Padi, seperti kawasan Kota Marudu, diusahakan sebaik mungkin. Keperluan asas perlulah direktorat jalan yang baik serta menaik taraf sistem pengairan agar dapat dioptimumkan penggunaan tanah sawah tersebut. Di samping mengaplikasikan penggunaan AI dalam usaha meningkatkan hasil serta kualiti makanan negara. Saya juga ingin membawa hasrat dan cadangan rakyat kita yang majoritinya terlibat dengan komoditi getah. Mereka berpesan supaya disampaikan pada kerajaan melalui Dewan Yang Mulia pada hari ini. Pertamanya, harga getah harus ada penyelarasan antara Semenanjung dan juga negeri Sabah. Keduanya, harga lantai kentalan yang selalunya diamalkan oleh pekebun kita. Mereka mencadangkan kepada kerajaan agar menetapkan siling ataupun lantai jualan pada RM4.20 sekilogram. Perkara ini amat penting bagi mereka untuk memastikan kesejahteraan kehidupan rakyat kita. Sehubungan untuk usaha meningkatkan kehidupan rakyat, Kota Marudu meminta melalui RMK 13 ini, bangunan baru Hospital Kota Marudu dapat disegerakan. Selain daripada itu, keperluan menambah bilangan doktor serta peralatan perubatan yang lengkap dan mencukupi amat perlu diberikan perhatian untuk khidmat kesehatan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat Kota Marudu. Naik tarafan semua bangunan klinik yang sudah tidak selamat diguna perlu dilaksanakan. Kota Marudu juga mengulangi keperluan untuk menyegerakan pembinaan klinik di Sonsogon Magandai serta pembinaan hospital ataupun cadangan pembinaan hospital ataupun klinik pakar di daerah kecil Matunggung dapat dilaksanakan dalam RMK 13 ini. Tuan Yang Dipertua, Kota Marudu mohon melalui RMK 13 ini juga pembinaan SMK Langkun Kota Marudu perlu disiapkan dengan segera. Pembinaan ini telah bermula daripada tahun 2010 lagi. Berarti selama ini 15 tahun sampai pada tahun ini sekolah ini belum siap-siap dan dikabarkan bahwa setakat ini sekolah ini telah pun dibina dalam 80%. Berarti untuk penyiapan tinggal 20%. Saya pun heran apa yang berlaku sebenarnya dengan sekolah ini. Begitu lama 15 tahun rakyat Kota Marudu amat kerugian, ya, pelajar-pelajar kita menunggu sekolah ini untuk dibina.
Sedangkan sekolah ini sekarang masih menumpang dengan bangunan sekolah rendah. Minta pihak Kementerian Pendidikan agar serius untuk menyelesaikan perkara ini. Kalaulah ada perkara-perkara yang kita tidak ketahui, soal ketirisan ataupun sebagainya, perlu dilaksanakan undang-undang yang ada. Jangan biarkan perkara ini akan berlaku berlanjutan. Lagi satu RMK mungkin baru siap sekolah ini. Jadi minta Dewan Yang Mulia ini dan juga Kementerian Pendidikan supaya mengambil kira dan serius supaya penyiapan SMK Langkon Kota Marudu dapat disegerakan. Begitu juga bangunan-bangunan sekolah yang usur, tidak selamat, perlu diambil keutamaan untuk diganti dengan bangunan-bangunan yang baru. Kita ingin melahirkan modal insan yang berkualiti, sejajar dengan hasrat kerajaan dalam menguasai ilmu penggunaan AI, bermula di peringkat pendidikan awal. Justru itu prasarana sekolah perlu diberikan perhatian dalam RMK yang ke-13 ini. Tuan Yang Dipertua, saya mendapat laporan dari guru-guru yang bertugas di Semenanjung. Mereka memohon supaya disampaikan dalam Dewan Yang Mulia ini. Apa kiranya dipertimbangkan oleh kerajaan agar elaun-elaun guru-guru daripada Sabah yang bertugas di Semenanjung hendaklah diselaraskan dan sama dengan elaun-elaun guru yang bertugas di Sabah dan Sarawak. Saya juga amat terkesan dengan perkara mutakhir yang melibatkan keselamatan pelajar. Kes buli yang kian merisaukan ibu bapa dan rakyat Malaysia. Bukan saja melibatkan kecederaan fisikal, tetapi kehilangan nyawa. Ada juga yang mengalami tekanan mental karena buli yang berterusan. Kementerian Pendidikan kena menggariskan tindakan yang drastik dan segera untuk mengatasi masalah ini. Jangan sebut ini perkara yang terpencil, ya. Jangan menunggu akan ada lagi mangsa. Hentikan perkara buli ini dari terus berlaku. Kementerian Pendidikan harus bertanggung jawab dalam mengambil langkah yang segera serta tindakan yang perlu diambil supaya perkara buli ini dihentikan dan tidak berulang lagi. Sekolah adalah tempat menimba ilmu dan melahirkan modal insan yang cemerlang, bukan untuk membiarkan insiden buli yang berlaku berterusan. Keselamatan pelajar perlulah diutamakan. Tuan Yang Dipertua, selain dari cadangan memberikan tumpuan serta peruntukan yang lebih kepada negeri Sabah, seperkara yang boleh membantu memastikan Sabah akan maju bersama wilayah yang lain di negara ini, yaitu mempercepatkan pelaksanaan perkara yang terkandung dalam 112C dan juga 112D yang melalui perlembagaan ataupun MA 63. Terima kasih atas usaha murni Yang Berhormat Tambun yang telah beberapa kali menyatakan akan terus memberikan komitmen untuk menyelesaikan perkara 40% ini. Hanya Kerajaan Madani ini yang telah memberikan komitmen pemberian khas interim 300 juta pada tahun yang lepas dan 600 juta pada tahun ini. Dan ini merupakan langkah pertama sebelum memuktamadkan hal 40%. Sabah tidak meminta lebih daripada yang sepatutnya. Perjuangan kita cuma ingin mendapatkan hak kita yang termaktub dalam perlembagaan demi memastikan pembangunan dengan kehidupan rakyat yang lebih baik. Kita difahamkan bahwa akan ada mesyuarat pada bulan September ini mengenai dengan soal 40% yang akan dipengurusikan sendiri oleh Yang Berhormat Tambun bersama pimpinan daripada negeri Sabah. Kami mendoakan moga Allah SWT permudahkan dan rakyat Sabah mengharapkan penyelesaian yang tuntas agar dalam mesyuarat tersebut dapat dilaksanakan persetujuan dan disegerakan pelaksanaan 40% ini sekarang. Tuan Yang Dipertua, melakar semula pembangunan dengan matlamat negara, berpendapatan tinggi dan mampan, serta alam sekitar yang lestari, merupakan kerangka yang di dalamnya kesempurnaan dan rakyat untuk tempoh 5 tahun lagi. Kota Marudu amat yakin perancangan Yang Berhormat Tambun yang terbaik untuk rakyat negara kita dan melalui RMK yang ke-13 ini. Apapun kebimbangan Kota Marudu adalah di peringkat pelaksanaan 12 RMK yang berlalu, kita masih berjuang untuk kemakmuran bersama, berjuang untuk pembangunan yang seimbang. Justru karena kegagalan bab itulah maka konteks Kota Marudu dan Sabah mohon agar ketulusan, pematuhan tata kelola, integriti para pegawai serta pemimpin merupakan tuntutan rakyat agar segala perancangan berjaya demi rakyat, demi negara yang tercinta ini. Dan Tuan Yang Dipertua, Kota Marudu memohon supaya daripada pimpinan yang tertinggi kepada semua kementerian, ahli-ahli parlimen dan pegawai-pegawai kerajaan, ayo kita sama-sama gembeling tenaga untuk memastikan bahawa RMK 13 ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan ingat, jangan lagi Sabah dan Kota Marudu tertinggal daripada plan pelaksanaan RMK 13. Kota Marudu mohon menyokong. Terima kasih.